Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita ke modul yang kedua iaitu modul asas pengetucaraan. So hari ini kita akan sentuh topik penugasan ataupun assignment. Okey, assignment ni atau penugasan ni adalah satu kaedah yang kita gunakan untuk pengiraan operasi pengiraan dan logikal lah. Contoh seperti kita boleh tengok dalam punya slide ni, kita ada assignment dengan expression tu. Okey, dekat assignment ni adalah singkatan yang kita gunakan, yang operasi yang sebenar kita boleh tengok dekat expression lah. So macam X sama dengan Y, ini expression biasa je. X sama dengan Y. Okey, X tambah sama dengan Y. Sama dengan operasi dia, umpamanya X sama dengan X campur Y. X tolak sama dengan Y. Operasi dia umpama X sama dengan X tolak Y. X darab sama dengan Y. Sama dengan X darab Y. Dan seterusnya lah. Okey, kalau kita tengok sini ada dua operasi kat sini, iaitu operasi aritmetik yang melibatkan tambah, tolak, darab, bahagi dan modulus. Dan satu lagi operasi yang melibatkan logikal. Yang ini melibatkan true atau false. Boolean expression lah, iaitu AND, OR dengan XOR. So kita akan tengok lagi lanjut lah macam mana expression ni kita gunakan. Okey, untuk persamaan yang expression yang pertama, penugasan yang pertama, X sama dengan Y. So macam biasa je, kalau kita ada Y sama dengan 10, so bila kita setkan X sama dengan Y, so X akan memegang nilai 10. Seterusnya, kalau kita ada X sama dengan 5 dan Y sama dengan 10, dan penugasan yang kita gunakan adalah X tambah sama dengan Y, so dia akan jadi X campur Y, di mana X adalah 5 dan Y adalah 10. So 5 campur 10, so kita akan dapat 15. X tolak sama dengan Y. Okey, kita ada X sama dengan 10 dan Y sama dengan 5. Jadi X tolak sama dengan Y, umpama X tolak Y, so kita akan dapat 10 tolak 5 dan jawapan X adalah 5. Darab pula sama je macam tadi. Jika kita ada X sama dengan 5 dan Y sama dengan 10, jadi X darab sama dengan Y, kita akan dapat X darab Y, di mana X adalah 5 dan Y 10. 5 darab 10, kita akan dapat 50. Bahagi pun sama. Yang special sikit dekat modulus ni. Okey, modulus ni sebenarnya satu operasi bahagi, tapi instead kita ambil nilai bahagi, hasil bahagi tu, kita ambil nilai baki. Okay, nilai baki dia. Contoh dalam ni, kita ada X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3. Jadi 10 bagi 3, so kita akan dapat 9 something lah, kan? Jadi kalau kita buat operasi bahagi ni, kita akan dapat 3 darab 3, 9. 10 tolak 9, baki dia adalah 1. Dia tak ada 0.5. Okay, so dia akan ambil nilai baki tu kan, 1. Kalau tak ada baki, contohnya macam 10 modulus 5 dapat 2 kan, bulat, jadi tak ada baki, so X tu akan jadi kosong. Okay, itu nilai itu adalah operasi modulus. Okey, seterusnya penggunaan AND, OR dengan XOR lah. Ini untuk operasi boolean.
Contohnya X and sama dengan Y. Kalau kita ada X sama dengan true dan Y sama dengan true, condition dia ini adalah condition dia. Jika X sama dengan true dan Y sama dengan true, so jika true and true, kita akan dapat true. Sebab untuk operasi Boolean AND ni, yang mana kita kena memenuhi dua-dua syarat lah. True sama dengan true, kita akan dapat true. True and false, kita akan dapat false. False and false, kita akan dapat false. Okay. Cuma true and true saja akan mengembalikan nilai true. Okay. Berbeza dengan operasi OR ni. Okay. Operasi OR ni, jika salah satu true saja, so kita akan dapat true. Contoh macam ni, X sama dengan true dan Y sama dengan false. Okay. Kita ada satu true. Jadi X or Y sama dengan true or false, kita akan dapat true. Okay. Kalau false dengan false, kita akan dapat false. Kalau true dengan false, kita akan dapat true. True dengan true, kita akan dapat true. Okay, jadi dapat salah satu true, automatic kita akan dapat hasil true. Okay, untuk exclusive OR ni, dia special case sikit daripada OR. Dia sama macam OR tapi dia special sikit. Dia tetap, syarat dia tetap sama. True, salah satu true, kita akan dapat true. Cuma yang menjadikan dia eksklusifnya, syarat dia mesti salah satu true. Dia tak boleh dua-dua true ataupun dua-dua false. Maknanya kalau X true, Y true, dia akan dapat hasil false. Kalau X true, Y false, dia akan dapat true. Kalau dia X false, Y false, dia akan dapat false. Sebab tu namanya eksklusif. Dia eksklusif, maknanya syarat yang akan kembalikan true cuma jika salah satu adalah true. Dia tak boleh dua-dua true ataupun dua-dua false. Okey. Jadi itu saja untuk bahagian penugasan. So kita akan cuba buat sedikit praktikal untuk lihat hasil dia macam mana dalam Unity, dan supaya tuan-tuan dan puan-puan tahulah kat mana nak letak coding tu nanti dan macam mana kita nak apply. Okey, jadi kita berjumpa lagi di bahagian praktikal. Sekian. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita ke bahagian praktikal untuk topik penugasan lah. Okey, jadi kita buka kita punya Unity ni. Okey, kemudian kita buat satu folder baru, klik kanan. Klik kanan. Folder. Dan kita namakan dia sebagai script. Okay, dalam script ni kita klik kanan, kita create satu C# script yang baru. Okay, kita namakan dia sebagai penugasan. Okay, double klik pada kita punya script ni. Sekejap, reload. Double klik pada kita punya penugasan ni. Okay. Macam biasalah dia akan keluar pada Visual Code saya. Dan kita akan start buat coding dari sinilah. Kita tengok hasil dia macam mana dalam kita punya konsol nanti. Okay. First kita tengok ialah sama dengan ya. Sebelum tu kita declare dulu atas ni int x sama dengan kosong, int y sama dengan kosong. So, ini boleh ubah jenis integer. Lepas tu kita ada satu lagi untuk boolean. So kita tak boleh guna nama yang sama sebab x dengan y ni kita dah declare dia sebagai integer. So kita buat bool x1.
false, bool y1 dengan false. Okay, sebab nanti kita, pada penugasan tu seperti yang kita tengok dalam slide sebelum ni, okay, dia ada operasi aritmetik dan juga operasi boolean. Sebab tu saya pakai x1 dengan y1 lah. Okay, first kali kita tengok persamaan lah. Contoh x sama dengan y. Okay, sebelum tu kita setkan dulu nilai y sama dengan 10 contohnya. Okay, kemudian kita cek dekat kita, untuk kita cek dekat kita punya konsol nanti, kita pakai debug log. Okay, nilai ataupun x sama dengan y, hasil dia adalah plus. Ini macam mana kita panggil balik lah kita punya pemboleh ubah, untuk paparkan nilai pemboleh ubah kita. Okay, itu sama dengan lah. Yang kedua ialah x plus sama dengan y. So, macam biasa kat atas ni kita setkan dulu x sama dengan 10 contohnya, y sama dengan 5. Okay, so ini saya pakai tab ni, saya type dulu log macam ni, kemudian saya tekan tab pada saya punya keyboard. Dia auto complete, dia senang. So x plus sama dengan y, hasil dia adalah plus x. Okay, kita ambil nilai x ni bukan nilai y ni, yang ni untuk operasi ni. Ni pun sama, nilai x untuk operasi ni. Okay, seterusnya untuk x tolak sama dengan y, saya just copy, saya tukar sini jadi operasi ni. Dalam ni untuk dipapar je, dia tak ada apa efek, dia akan papar saja. Kemudian tambah, tolak, darab. Okay, darab, bahagi. Okay, semua yang ni beza sikit sebab kita nak pakai tambah, tolak, darab, bahagi, modulus. Satu lagi, modulus. Okay, yang ni untuk operasi, kita bagi nama dia operasi aritmatik. Okay, ini tanda dua double slash ni adalah untuk komen Jadi dalam kalau komen ni dia tak ada apa-apa efek. Tak ada apa efek masa kita run nanti. Ini just untuk panduan pada programmer, supaya programmer tahulah, okay, bahagian ni untuk aritmetik contohnya. Kemudian satu lagi adalah untuk operasi boolean ataupun true atau false. So kita pakai x1 sama dengan true, y1 sama dengan false. Okay, ni kita dah declare kat atas ni. Kalau kita dah luar daripada function ni, dia akan jadi macam global lah. So saya boleh gunakan dalam start ataupun update. Kalau saya declare dalam start, ni saya boleh guna dalam start saja. Okay, so x1 n sama dengan y1. Okay, log tab
hasil X N sama dengan Y, hasil dia plus X1. Saya copy and paste. Nilai yang sama, cuma bezanya adalah operasi dekat sini. Okay, nilai O ni dekat atas key enter tu. Tekan shift, backslash, dan dia akan keluarlah O ni. O X1. Okay. Dan satu lagi, exclusive O. Exclusive O, simbol ni tekan shift 6. Simbol segitiga atau caret. Simbol caret. Okey. Jadi itu saja. Save. Kemudian balik kepada kita punya Unity editor ni. Okey, biarkan dia reload dan compile. Okey, tak ada sebarang error. Kalau ada error dia akan papar dekat bahagian bawah ni nanti. So kita kena apply kita punya script dalam kita punya game object lah. Saya create satu game, create empty game object sini. Boleh namakan apa saja, penugasan contohnya. Dan saya drag je ni pergi dekat bahagian penugasan. Pastikan highlight sebelum nak drag tu. Kalau pergi highlight dekat directional light ni, kita drag dia akan masuk dekat directional light. So ini dalam penugasan. Okey, sudah. Kita cuba run dan tengok hasil dia. Okey, jadi macam ni tadi. X sama dengan 10, X tambah Y sama dengan 15. Sebab tadi X 10, Y 5 kan. X tolak sama dengan Y, 10 tolak 5, kita akan dapat 5. 10 darab 5, kita dapat 50. 10 bagi 5 dapat 2. 10 modulus 5 dapat 0 sebab dia ambil baki. Okey, yang bahagian boolean X darab X N sama dengan Y, kita dapat false. Sebab dalam kita punya coding kat sini tadi N true sama dengan false. Bila N, macam saya cakap tadi, kena dua-dua true barukan true. So kita dapat false lah. X atau kita dapat true. Yang ni X atau, sebab salah satu true, kita dapat true. Yang ni XO pun true sebab salah satu true. Dia bukan dua-dua true ataupun dua-dua false. Dia salah satu true, so dia akan kembalikan nilai true. Okey, jadi itu saja untuk topik penugasan ni. So kita jumpa lagi untuk topik yang seterusnya nanti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.